Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita pada hari ini masih lagi bernafas dengan oksigen yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita bersama-sama berkumpul awal pada hari Jumaat. Alhamdulillah, banyak pahala bagi orang-orang yang datang lebih awal, ya, daripada pahala sebagaimana seumpama unta, ya, kemudian dengan kambing, ya, kemudian yang last kali katakan sebagai telur, ya. Itu kalau dalam kitab kita baca bagaimana kita nak dapatkan pahala-pahala daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dulu saya pernah pesan agar mengajak anak, jiran, sahabat dekat pejabat untuk bersama-sama solat berjemaah 5 waktu di masjid. Jadi ini perkara penting, apatah lagi dalam kita melakukan, ya, santunan kepada mu'alaf. Kalau sebelum ini, ya, saya Noli bin Hussein daripada Hidayah Center Foundation yang melakukan dakwah kepada orang-orang bukan Islam, orang-orang Cina, orang-orang India, pelbagai bangsa. Apabila mereka dah masuk Islam, mereka menjadi mu'alaf, apatah lagi itu adalah satu cabaran bagi mereka sebagaimana, ya, bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui masjid dan surau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita berkongsi. Hari ini kita tengok gambar-gambar, insya-Allah, ya, bagaimana cabaran mu'alaf yang telah pun masuk Islam. Susah mereka ni, kesian mereka ni. Sebab mereka ni apabila mereka masuk Islam dalam keadaan mereka yang tak tahu apa pun, kita selalu sebut mereka ni bagaikan kapas putih yang baru, ya, yang baru, maksudnya yang putih bersih, yang suci, tanpa dosa, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-38. Barang siapa yang berhenti daripada kekufuran ataupun kafir, maka Allah delete atau padam ataupun, ya, hapuskan semua dosa-dosa mereka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk mereka dapat habis dosa setelah mereka lakukan perkara-perkara yang mereka sendiri tak faham, iaitu dengan dosa besar yang dilakukan dulu, termasuklah mungkin dengan perzinaan, dengan pembunuhan, penipuan dan sebagainya, ya. Kemudian mereka balik kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah, ya, sebab mereka berani untuk mengambil keputusan untuk murtad dari agama asal mereka yang dibawa oleh ibu bapa mereka. Mereka tak ada chance untuk mereka memilihkan Islam. Macam kita tak ada chance nak pilih jadi Shah Rukh Khan, macam kawan-kawan kita yang lain-lain ni. Contoh gitu. Allah cipta kita, jadikan kita sebagai orang Melayu, sini orang Bangladesh, ada yang orang Cina, India dan sebagainya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayang kalau kita masa kita lahir bunyi tabla, bukan bunyi kompang. Cuba bayang, kan? Kita orang Melayu ni dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Cina, orang India, orang Bangladesh, dan orang Bangladesh menjadi orang Melayu. Ya, perkataan kalau tu tidak ada lah, kan? Tapi bermaksud
adilnya Allah mencipta seseorang menjadi Tony Fernandez, menjadi Lim, tak kira lah, Lim Guan Eng, menjadi apa lagi, Tony Blair, menjadi apa lagi. Adilnya Allah. Nampak tu? Jadi di sini kita nak selarikan minda kita kepada bagaimana mu'alaf yang patut kita dahulukan. Orang kata fikrah kita agar kita menyayangi mu'alaf. Kalau sebelum ni saya kata menyayangi non-Muslim. Betapa pentingnya dakwah kepada non-Muslim, betapa pentingnya menjaga mu'alaf-mu'alaf yang ada di capaian kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami melakukan dakwah dan dengan izin Allah telah pun lebih kurang dekat 10,000 orang yang kami santuni sehingga kali hari ini. Dan apa yang berlaku adalah setiap tahun hampir 1,000 orang yang kami daftarkan, yang kami dakwah dengan Asara PK. Sebelum ni saya pernah sebut tentang Asara PK, membuktikan Tuhan A ada, S Tuhan satu. Tadi Tuhan ada, S Tuhan satu, S juga dia pecah dua, tak boleh disyirikkan. A yang kedua adalah Al-Quran benar wahyu Tuhan, buktikan, semua tu buktikan. Kemudian Al-Quran terpelihara, buktikan. Kemudian R Rasul, adanya Rasul-Rasul, dan Muhammad the last messenger of Allah, buktikan. Kemudian A yang terakhir, akhirat, adanya syurga, tempat Adam alaihissalam tinggal dulu. Kita kena balik ke situ. Apabila mereka faham dan mereka telah pun mengiyakan Asara, kita tanya dia, P, siapakah pemilik syurga? Dia akan mengatakan Tuhan yang ada tadi, Tuhan yang satu tadi, Tuhan yang tak boleh disyirikkan tadi, AS. Kemudian yang membawa A Al-Quran, iaitu manual kompas kehidupan, SOP, panduan, petunjuk bagi semua manusia, yang dibawa oleh R Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Muhammad itu yang kita kena ikut cara sebiji dia, yang akan last sekali membawa kita balik kepada akhirat, kehidupan yang kekal abadi, iaitu syurga. Ya, tujuan kita balik ke Firdaus, syurga Firdaus, Jannatul Firdaus, kalau boleh tanpa hisab. Apa yang tak boleh? Khalid bin Walid, ya, siapa yang dia tak bunuh sebelum tu, tapi dia menjadi hamba Allah, ahli badar, ya, ahli perang yang berjaya akhirnya, ya, minta maaf, yang berjaya mendapat nikmat Allah, iaitu bighairil hisab, masuk syurga tanpa hisab. Siapa dia? Umar Ibn Khattab. Siapa dia asalnya? Inilah dia, yang saya akan cuba bawa kepada tuan-tuan hari ini, cabaran mu'alaf. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala, saya tunjukkan sini ada beberapa kisah. Ini adalah jiran saya, ya, cuba untuk berdakwah kepada suaminya, tapi dengan izin Allah, setelah kematian isterinya, suaminya, yang tak sempat untuk saya syahadahkan. Dia ni dengan izin Allah, setelah setiap hari didakwah dengan hikmah, kebijaksanaan, kata dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan asara fikir dan sebagainya. Alhamdulillah, dia telah pun mendapat, ya, hidayah Allah dan ajar dia. Susah tuan-tuan, susah. Kenapa saya kata susah? Bayangkan dia telah pun 70 tahun hidup bergelumang dengan
keadaan India dia. Ya, saya tak boleh bagi tunjuk lama-lama. Ya, yang tadi tu 70 tahun dia bergelumang dengan perkara-perkara yang apa orang panggil, dengan tokongnya, dengan batu berhalanya, merata dekat rumah dia, dekat atas tingkap ada, dekat setiap apa tangga tu, dekat atas tangga pun ada satu dua kat situ. Nak cerita pasal bau setanggi memang penuh. Bayang 70 tahun, siapa nak jaga dia? Siapa nak jaga dia? Kalau dia declare dia sebagai seorang Muslim, apa akan berlaku? Abang nak jaga dia? Itu diperlukan keluarga Ansar. Muhajirin perlukan Ansar. Di sinilah, ya. Sebab kami ada kat 10,000, kami ada 100 orang je. Di sinilah perlunya keluarga Ansar, terdiri daripada tuan-tuan yang ada di hadapan saya dan tuan-tuan yang ada di dalam FB Live, whatever lah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang mendengar dekat FB Live, bahawa kami melakukan dakwah, menjelaskan apa itu Islam, apa itu syirik. Dan mereka-mereka ni yang kita nampak depan mata dekat gambar, dia ni nama dia Adam Joshua. Beliau adalah seorang preacher, ataupun orang panggil kalau kita pendakwah. Ya, bekerja di mana? Bekerja di Montfort School, TTDI Jaya. Saya tinggal di situ. Bukan kisahnya dia pergi ke masjid, bila dia tidur, dia mimpi, dia kata dia masuk masjid. Kemudian dia pergi ke masjid dan dia mahukan, dia nak tahu apa sebenarnya sampai mimpi berkali-kali masuk masjid. Dia pun datang ke masjid. Ini cabaran seorang non-Muslim. Bila dia pergi ke masjid, dia segan nak masuk. Dia takut. Bukan segan lagi, takut dan segan. Apa yang berlaku? Lama dia menunggu, tak ada orang approach dia. Nampak di sini saya katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Kita adalah duta membawa akhlak dan adab serta dakwah kepada orang bukan Islam. Kalau kita nampak orang kiri kanan yang bukan biasa datang, kita sebaiknya mengalu-alukan kedatangan mereka. Jadi dia datang ke masjid, dia bertanya. Last kali dia tak bertanya pada awalnya. Dia nampak ada poster, padahal masjid tu masuk je, tapi dia takut. Kan sensitivity orang ni, racist dan sebagainya, takut. Tapi dia nak, dia dapat fitrah. Allah bagi dia bahawa dia nak kepada Tuhan. Dia nak pula, dia Kristian kan? Dia percaya hari akhir kan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia nak tahu apa dekat masjid. Dia pun tengok dekat ada banner, dia nampak ada ustaz punya nombor. Dia telefon ustaz tu kata apa? Ustaz tu kata, saya tak ada di masjid, saya di luar kawasan, cuba hubungi orang ni, orang tu dan sebagainya. So agaknya dia rasa agak frust sedikit, dia pun balik. Besok dia datang lagi, sebab Allah gerakkan dia untuk datang. Apabila dia datang, sekali lagi dia pergi tengok. Dia tengok banner yang lain, kan biasa ada banner-banner yang lama-lama yang tak ni, alhamdulillah ada dekat situ. Dia pun telefon. Bila dia telefon, ustaz tu kata, okey, datang waktu asar, lebih kurang macam tu lah, kita asar ataupun zuhur, besok kita jumpa. Tengok, orang ni nak masuk Islam tau. Maksudnya nak tahu tentang Islam. Kenapa dia bermimpi masuk masjid. Maka besok tu dia datang lah. Dia kata jumpa waktu zuhur. Dia pun datang pukul 4. Sebab masa tu dia tak terfikir. So bila dia call balik ustaz tu kata, saya suruh awak datang waktu zuhur, bukan waktu asar. Saya mana tahu ustaz apa maksud zuhur, maksud asar. Itu pun satu hal. Ini cabaran mu'alaf. Akhirnya apa yang berlaku? Hari setelahnya tu dia tak sedap hati, dia pun datang lagi. Kali ini dia datang
Dia pergi dekat orang yang datang ke masjid. Waktu tu alhamdulillah waktu nak solat. Bila masuk ke masjid, terus ada orang di dalam tu kata, kamu ni sebenarnya dah dapat hidayah, jom syahadah. Ya, dengan sedikit penerangan dan sebagainya. 2 minggu selepas itu, dia mencari-cari ke mana dia nak pergi. Ustaz tu alhamdulillah, ustaz dekat masjid tu telefon bagi tahu kat dia, hubungi saya. Dia pun call saya, alhamdulillah. Saya pergi segera dengan dia, dan saya pun dalam 2 minggu selepas tu saya mengajar dia akidah. Masa dia syahadah tu, dia tak faham pun apa yang dia syahadah. Dia kata macam ni, saya pergi ke masjid, saya nak tanya je kenapa saya mimpi, itu je. Tetapi orang tu suruh saya baca something tanpa faham sangat. Jadi 2 minggu tu dan seterusnya, pada setiap hari jam 5 pagi, subuh pun 6 lebih kan, tapi 5 pagi dia minta saya ajar dia tentang Islam. Selepas tu saya go through dengan asara fikir dan saya kenalkan siapa Jesus. Masya Allah, alhamdulillah, dia baru faham. Rupanya Tuhan ajak dia pergi masjid agar daripada situ dapat cetusan kenal siapa Allah, siapa Muhammad, apa dia Quran. Alhamdulillah. Kenapa pukul 5 pagi? Cabaran dia ada isteri. Isteri dia duduk bersama, ada anak seorang, Ella nama dia. Panjang cerita dia tuan-tuan, kalau saya nak cerita tentang cabaran hidup dia ni. Sebab isteri dia Lisa ni memang bangun malam, tahajud lah kita sebut. Orang Kristian dia ada tahajud dia. Jadi dia kata, saya kena bangun lebih awal ataupun pada waktu yang isteri dia tak bangun, agar saya pergi keluar. Waktu itu saja saya dapat ni, waktu lain saya susah, dia kata. Sebab nanti isteri dia tahu. Jadi pukul 5 pagi lah saya mengajar dia tentang Islam, ya, mengajar dia tentang akidah, mengajar dia solat, mengajar dia alih bata dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi selepas 7 bulan, isteri dia terhidu bahawa dia telah pun masuk Islam. Isteri dia tahu ke apa maksud Islam? Isteri dia tak nak tahu pun. Sebab mak ayah dia daripada Sarawak adalah orang yang sangat-sangat keras, sangat-sangat apa orang panggil staunch, sangat-sangat apa orang panggil kekristianannya keluarga dia. Jadi Lisa ni dia tak nak langsung dengar pun tak nak. Kalau dengar dia Islam daripada Adam, Joshua, dia akan baling pinggan, dia akan baling dan sebagainya, kata Adam. Jadi satu hari tu dia tertrap tak macam mana, dan dapat tahu selama 7 bulan ke depan pula Lisa hilang. Pada setiap hari sepanjang 7 bulan saya menyantuni dia. Almost every night saya akan bersama dengan dia, menyantuni dia. Tuan-tuan, bukan orang yang mu'alaf, yang telah dipanggil sebagai murtad daripada agamanya, sangat-sangat banyak cabaran, ya. Cabaran-cabaran dia perlukan perlindungan, perlukan kebajikan, perlukan motivasi dan juga, ya, bina jiwa, bukan sekadar robani dia sahaja, tetapi perlu mantapkan tentang aku sudah pun Islam, aku ramai saudara aku adalah orang Muslim yang dikeliling aku, mereka sentiasa menjaga aku. Ini yang kita selalu sebut. Dan aku adalah newborn baby. Setuju? Kita selalu sebut, bila kamu dah jadi Islam, kamu sekarang newborn baby. Tapi kadang-kadang kita lupa cabaran bagi mereka. Newborn baby, dia tak pandai berjalan, dia tak boleh ambil makanan sendiri untuk makan, dia tak boleh bekerja waktu itu sebab dia dibuang keluarga, dibuang daripada tempat kerja dan sebagainya. Tapi kita orang-orang Melayu, orang Islam dan juga siapa saja yang Muslim tak sedar perkara ni. Sebab tu saya selalu menekankan,
Jangan sekali-kali tak santuni, tegur, menyapa, Assalamualaikum, tanya dah makan belum, ada masalah ke tidak, jom saya ajar solat, jom datang rumah saya. Kepada setiap mu'alaf yang ada kiri kanan kita, kewajipan bagi kita. Sebab Nicholas Sylvester, CEO pengerusi lama Hidayah Center Foundation, pesan dekat saya, walaupun 20 tahun orang tu telah memeluk Islam, jaga dia Noli, jaga dia. Tuan-tuan, mu'alaf memerlukan kita, ya? Mu'alaf memerlukan kita. Perlindungan, apa lagi selain daripada perlindungan? Zakat. Kita yang pergi bantu dia, pergi ke pusat zakat, bantu dia kalau dia tak pandai nak isi borang. Sebab dia takut nak pergi pusat zakat, sebab takut nampak orang keluarga dia datang. Sebab itu waktu 3 tahun selepas kenabian Nabi tak disuruh pergi declare telah pun Muslim. Mu'alaf yang sekitar dia. Abu Bakar As-Siddiq tidak diberitahu kepada orang ramai dia telah pun Islam. Sir. Kenapa? Sebab banyaknya permusuhan, banyaknya salah sangka, banyaknya salah tanggapan. Apabila seseorang masuk Islam dikatakan masuk Melayu, itu lebih kurang. Apatah lagi perlembagaan mengatakan Islam itu Melayu, lagi clear. Inilah cabaran-cabaran mu'alaf. Setelah 7 tahun ditinggalkan oleh ni, saya menyantuni dia setiap hari. Sampai satu ketika kadang-kadang anak saya pun jealous dengan saya. Abah ada 8 anak, tapi Abah mendahului Adam Joshua. Boleh faham? Siapa lagi nak bantu saya? Alhamdulillah, ada jugalah yang cuba membantu saya. Dari segi duit, dari segi masa dan sebagainya. Ada, bukan tak ada. Tapi apakan daya, saya waktu itu menjaga 1,700 orang. Saya tak mampu dapatkan ansar seramai 1,700 orang. Saya hanya dapat dalam 50 orang sahaja. Sedih tak kalau kita jadi mu'alaf? Kalau kita dulu dilahirkan dengan tabla bunyi dia sewaktu dilahirkan baby itu, dan ditandakan 3 calit di sini. Tuan-tuan, untungnya kita jadi orang yang telah pun mak bapak orang Islam. Allah adil mencipta, menjadikan seseorang itu anak kepada orang Cina dan India yang beragama Buddha atau Kristian ataupun Hindu. Adil, Allah adil. Sebab Allah bagi peluang untuk dia merangsang otak dia mencari dan mencari dan mencari. Sebab tuan-tuan berdakwah, cerita kepada orang-orang itu tentang siapa Allah, siapa Muhammad, apa itu isi Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Sebab tuan-tuan buat, maka mereka dapat. Tapi kalau tuan-tuan tak buat, mereka tak dapat. Dan Allah akan tanya besok di sana, di capaian tuan-tuan sendiri, di capaian saya sendiri. Mereka ni adalah orang-orang yang duduk di taman saya sendiri. Panjang cerita tentang Adam Joshua. Yang ini pula, ya, apa nama, lupa saya dah nama dia, astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang tengah duduk pakai kot tu, dia nak kahwin dengan yang belah kanan. Mak bapak dia tak bagi. Jumpa saya dan saya cerita kat Asar Rafiqi. Dia kata, saya syahadah dulu. Dia syahadah dulu. Walaupun dia nak tunggu lama, tapi setelah dia faham siapa Allah, siapa Tuhan A ada, Tuhan S satu, buktikan ya. S juga tak boleh syirik. Cerita apa makna syirik, buatkan analogi dan sebagainya. Kemudian ceritakan A, Al-Quran benar wahyu Tuhan. Buktikan, bukan sekadar cerita, buktikan. Bukti bukan macam cerita dengan budak-budak dengan orang Melayu. Tak, cerita kepada orang yang tak tahu langsung. Ada kaedah-kaedah dia, Asar Rafiqi, sampai habis. Kemudian dia cuba sir ataupun sembunyikan sebab takut. Tah macam ni excited sangat dia, dah masuk Islam, dah nak semayang semua, dah diajak.
Dia pergi cerita dengan mak bapak dia dengan cara yang sangat-sangat berani. Kakak dia belah kanan sekali daripada Australia datang ke Malaysia, bagi tahu ke ayah dia semua harta-harta dia jangan bagi kepada dia. Saya lupa nama dia, Allahu Akbar. Ini di TTDI Jaya juga. 3 orang yang saya sebut tadi lah TTDI Jaya. So dia datang, dia marah, dia kata pakcik yang Islamkan dia. Oh, dia kata kat saya macam tu. Semata-mata datang, ada 2 benda yang dia buat. Satu, nak konfront saya. Yang kedua, nak suruh semua harta-harta dia yang diberi sebelum ini semua pindah milik kepada dia. Panjang cerita ni. Ini cabaran. Dan ini pula Aisyah, dia OKU, mata tak nampak, belah kiri belah kanan kita lah. Itu suami dia yang setelah kami kahwinkan dia dengan orang buta juga. Cuba bayang orang buta masuk Islam macam mana. Senang ke tak senang? Dia di-kidnap oleh, saya sebut sebagai macam kidnap lah. Setelah dia dapat tahu dia masuk Islam, keluarga dia telah dikurung di dalam satu bilik dekat Kepong. Bukan kurung apa, tak nak bagi dia keluar, tak nak bagi dia buat kerja-kerja Islam ataupun solat ke apa sebagainya. Mata buta. Anak saya syahadahkan dia, saya bersama dekat PKNS, office tempat dia kerja mengurut dan sebagainya. Dan kesudahannya, dia pun dipucung sebab bapa saudara dia kuat ajaran agama dia, staunch juga, kata orang, kuat dalam agama Hindunya. Dan waktu itu dia sempat telefon saya pada waktu malam. Dia kata, Encik Noli, bantu saya tak tahu apa saya nak buat. Dia kata, saya tak boleh nak pergi mana. Saya cakap, apa yang perlu saya buat? Dia hanya dapat satu je, ambil kad Islam saya, bawa datang jumpa mak bapak saya benar dah Islam. Tegak bulu rumah saya. Masa tu saya tak ada. Saya cakap dengan Akhi Murhalim, sahabat saya, tolong arrangekan dengan sesiapa pergi ke Teluk Intan. Selepas tu dia dibawa ke Teluk Intan, duduk di ni. Bila setiap kali nak bercakap, dia kata, mak ada. Ini waktu tu So dia pun pergi. Masa tu ada 7 ke 9 orang yang berkumpul menunggu Akhi Muhalim dan tim kami daripada Hidayah Center Foundation. Kami datang dengan akhlak dan adab, cerita pada dia, pada mak bapak dia, bahawa dia memang betul dah Islam, dan terangkan apa itu Islam. Bayangkan ceritanya lebih kurang lah dekat 7 orang nak attack si Aisyah ni. Waktu itu Allah bantu dengan bapak dia. Pada asalnya bapak dia yang mana satu bapak dia yang belah kanan sekali, baju putih. Waktu ni semua dah senyum dah. Pelbagai benda kami buat dengan izin Allah, mereka semua dah senyum. Asalnya memerangi dia, memerangi si Aisyah, tapi bapa dia waktu itu defend dia. Subhanallah. Sebab tahu anak dia ni memang kurang upaya. Kalau orang nak tampar dia, nak cederakan dia pun, bapa dia tahan. Alhamdulillah. Kemudian kami cakap dengan dia, kami nak bawa dia belajar betul-betul menjadi orang yang baik, soleh wa musleh. Dia ni pandai baca Quran, solat tak tinggal. Tuan-tuan, saya pergi rumah dia, meraihkan dia. Tahu tuan-tuan, dia kata, Cik Noli datang, sukanya saya nak masak dia tu. Dia masak nasi lemak. Dia masak ayam kari yang dia masak tu mentah, dia tak nampak, dan dia serve saya. Bayangkan macam mana dia masuk Islam dengan cabaran daripada keluarga dia. Tuan-tuanlah Ansar yang membantu mu'alaf dikelilingi tuan.
Kami tak mampu, kami hanya ada 100 orang. Mereka perlukan perlindungan, mereka perlu zakat, mereka perlu kebajikan, mereka perlu motivasi, mereka perlu kaunseling semata-mata untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah di masjid saya TTDI Jaya. Yang pakai baju yang belakang tu, yang duduk belakang baju di hadapan yang kopiah putih, baju putih, Dr. Jamalulail, tim kami. Depan dia tu, maknanya kalau kita tengok gambar tu, belah kanan kita ada baju belang warna gold dengan putih. Itu bapa suami kepada Siti Fatimah arwah yang sedang terbujur kaku. Anak dia yang sedang memegang kaki ibu dia tu, dan juga yang sedang melutut, baju biru hitam lain-lain dekat bahu dia tu, kat sini hitam putih tu, dengan baju biru bawah tu. Dari Johor, sewaktu jenazah ni dekat hospital Shah Alam, dia call bapak dia, berkelahi dengan bapak dia, "Papa, jangan buat apa-apa dengan mak, saya nak bakar." Cerita dia sebelum tu, setelah dia masuk Islam, 3 bulan dicatu makan beras, makan nasi, mak dengan bapak dia ni, oleh anak dia. Kalau saya tanya, ada di antara, na'uzubillah, ada di antara orang Melayu murtad, apa perasaan kita? Itulah yang mereka semua rasa bila Siti Fatimah dengan Brother Abdul Rahman ni menjadi Islam. Sebab murtad dari agama Hindu, sebab dia tak faham apa itu Islam. Islam sebenarnya hanya menyembah pada Tuhan yang satu, mahu benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, mahu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Tuhan, iaitu Al-Quran, yang dibawa oleh Muhammad SAW untuk bawa balik ke syurga di mana Adam AS tinggal dulu mula-mula. Mereka tak tahu. Saya ada lebih kurang 4-5 minit lagi ya, insya-Allah. Jadi saya, masa tu saya telefon pada pihak masjid TTDI Jaya Shah Alam, izinkan hari ini saya jadi nazir, membenarkan orang non-Muslim datang ke sini untuk dia tengok macam mana kita proses jenazah ni dengan belayan yang sangat lembut dan juga dengan RM0 Malaysia, agar mereka tahu bahawa Islam sangat lembut, sangat hikmah dan sebagainya. Waktu ini, setelah itu, masa saya sebut macam ni tu, saya menceritakan Islam mak kamu sebelum ni sebenarnya menyembah Tuhan yang satu. Dia menyembah pencipta, bukan ciptaan. Dia tidak pernah buat sesuatu yang buruk, malah dia menyayangi kamu semua. Waktu itu dia pegang jari kaki mak dia nak minta ampun. Dan pada satu ketika, sewaktu dekat kubur, yang pakai baju belang biru tu, yang hitam biru putih kecil tu, garis-garis tu, sebelah baju oranye tu, dia kata, "Pakcik, uncle, can I hug you?" Saya cakap, "Kenapa pula?" Dia bisik, masa dia peluk tu, dia bisik sambil dia menangis, "Macam mana saya nak minta ampun kepada mak saya?" Sebab dia baru sedar. Dan waktu tu saya kata, hanya dengan satu cara. Orang yang, sesuatu yang mengampun itu adalah Tuhan. Kamu kena minta ampun pada Tuhan, insya-Allah. Ya, qul ya ibadi, Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jangan kamu berputus asa atas perbuatan maksiat kamu, yang kamu sendiri melampaui batas terhadap diri kamu sendiri. Sebab Allah Maha Pengampun, dan Allah ampun semua dosa. Malah surah Al-Anfal 38 mengatakan orang kafir juga diampuni dosanya setelah dia bertaubat. Masya Allah, tabarakallah. Saya hanya boleh cakap macam tu pada dia, dan dia ucap terima kasih pada kami. Ini kisah ya dia.
Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantulah mualaf. Mualaf penuh dengan cabaran. Kita tahu kan, ada kes satu kabin dekat Kelang dibakar hidup-hidup. Dulu lama dah. Kes macam mana? Sebab orang salah sangka, misperception. Apatah lagi kita pun misperceive, misconcept, misjudge kepada mereka. Kita kata mereka tahu. Saya pergi ke padri-padri, padri tak tahu makna syirik. Wallahu a'lam tuan-tuan. Saya rasa mungkin sekadar itu, ya. Sebab kita bagi laluan kalau ada pengumuman dan sebagainya. Kami daripada Hidayah Center Foundation mohon ampun dan maaf, dan saya panjang cerita lagi, ya, kalau nak, insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi saya mengucapkan, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada semua kalau salah silap saya. Saya Noli bin Husin daripada Hidayah Center Foundation. Boleh menghubungi saya, ya. Bagi sesiapa yang mahu, boleh ambil nombor telefon, boleh tangkap gambar ni. Silalah, bantulah kami. Kami perlukan bantuan untuk membantu 10,000 orang-orang mualaf yang kami santuni. Tuan-tuan boleh jadi sukarelawan, tuan-tuan boleh mendana, boleh bagi idea, sekurang-kurangnya mendoakan untuk kami, untuk terus dapat melakukan dakwah dan menyantuni saudara baru, serta seterusnya kita menokohkan mereka sebagaimana alhamdulillah restoran Muhammad Chan Abdullah, dia syahadah dengan seorang daripada da'i kami, Cikgu Kamaruzzaman dekat Bukit Beruntung, dan sehingga kini dia pun sendiri tak tinggal tahajud. Orang macam ni lah kita nak tokohkan agar dia menjadi lambang, menjadi idola, ikon Islam, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, di sini ada beberapa